Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Noliana Syafiqah bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Ketua Pengarah Encik Abdul Rashid Yaakob telah menyampaikan ucap pertama pada Majlis Perhimpunan Bulanan MSN pada 19 Januari 2024 bertempat di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Dalam ucapannya, beliau turut menzahirkan penghargaan dan ribuan terima kasih atas jasa bakti warga MSN selama ini dalam memastikan segala program dan agenda pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Perhimpunan bulanan tersebut merupakan pembuka tirai bagi tahun 2024 dan telah dihadiri selama 250 orang terdiri daripada pengurusan tertinggi, pegawai kanan serta kaki tangan Majlis Sukan Negara. Majlis Sukan Negara telah menerima kunjungan hormat daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan pada 19 Januari bertempat di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Pertemuan bersama Ketua Pengarah MSN Encik Abdul Rashid Yaakob itu bertujuan untuk membincangkan pembangunan sukan di peringkat wilayah persekutuan bagi tahun 2024. Turut hadir Encik Jeffrey Ngadirin, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan MSN serta Encik Nik Ahmad Zahiruddin bin Nik Saleh, Pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Bengkel perancangan program khas Semenanjung telah berlangsung pada 19 hingga 21 Januari bertempat di Dizing Janda Baik, Pahang. Bengkel yang diadakan selama 3 hari itu dihadiri selama 85 peserta yang terdiri daripada Wakil Bahagian Sukan Co-Curriculum dan Kesenian KPM, Setiausaha Agong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri, Wakil Persatuan Sukan Kebangsaan dan Negeri serta jurulatih program bagi menyelaras dan merancang takwim program tahun 2024. Sesi pembukaan dan hala tuju program telah disampaikan oleh Pengarah Bahagian Bakat dan Pembangunan Sukan MSN, Encik Muhammad Safrul Saha Yusof. Kejohanan Junior Cycling Malaysia Ujian Masa Perseorangan Siri Pertama 2024 telah diadakan pada 19 hingga 21 Januari. Perlumbaan telah diadakan bermula di Komplek Pejabat Daerah dan Tanah Sahabat Bernam dan berakhir di Sekolah Kebangsaan Tok Khalifah, Selangor. Kejohanan JCM kali ini merangkumi 19 kategori dari peringkat umur 3 hingga 22 tahun serta penambahan kategori fiksi bagi memberi peluang kepada peminat-peminat fiksi anjuran Majlis Sukan Negeri Selangor dan Persatuan Berbasikal Negeri Selangor. Ini merupakan kejohanan kali pertama yang diadakan di Selangor dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Selangor, Majlis Daerah Sahabat Bernam, Pejabat Daerah dan Tanah Sahabat Bernam serta Persatuan Berbasikal Negeri Selangor. Bengkel Penyelarasan Teknikal dan Pertandingan Road to Sukma Sarawak 2024 telah diadakan pada 23 Januari bertempat di Riverside Magistrate Hotel Putri Wing, Kuching, Sarawak. Objektif utama bengkel tersebut diadakan adalah bertujuan mendapatkan maklum balas berkenaan status venue pertandingan, keperluan peralatan pertandingan serta keperluan pegawai teknikal. Bengkel ini juga melibatkan penglibatan daripada Ketua Delegate Teknikal, Pengurus Pertandingan, Wakil Persatuan Sukan Kebangsaan dan Penyelaras Sukan Negeri. Selain itu juga, penetapan tarikh-tarikh penting turut dibincangkan merangkumi tarikh pertandingan setiap sukan, taklimat pengurus pasukan serta latihan penyesuaian venue-venue pertandingan. Kursus Sains Sukan merupakan salah satu komponen di bawah skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan SPKK dan menjadi satu program pembangunan para jurulatih demi meningkatkan pengetahuan khususnya aspek sains sukan. Namun begitu, atlet juga perlu merebut peluang yang sama untuk menguasai bidang sains sukan yang bukan sekadar ilmu pengetahuan, malah sebagai bekalan dan bimbingan kerjaya masa hadapan. Sekretariat MAIS dan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan berkolaborasi mengadakan kursus sains sukan tahap 1 khas untuk atlet negara. Kursus yang diadakan selama 5 hari bermula 22 hingga 26 Januari di MSN Bukit Jalil menyaksikan kehadiran 40 peserta yang terdiri daripada bekas atlet serta atlet-atlet dalam dan luar program MSN.
Bagi atlet angkat berat Aznil Bidin dan gimnas Koi Sian, mereka mempunyai matlamat yang hampir serupa demi menimba ilmu untuk dikongsi kepada rakan-rakan seperjuangan dan sebagai persediaan awal sekiranya diberi peluang berada dalam bidang kejurulatihan. Dari segi anatomi untuk atlet juga bagus untuk atlet juga sebab tahu dari psikologi, pemakanan apa semua. So sebab saya pun masih aktif. So baguslah untuk atlet juga. Saya suka ni. Harapan bagus ni kalau ni boleh share lah dengan adik-adik dekat negeri ke. So kita pun dah tahu kan. So saya pun masih aktif lagi. So masih ada target lagi. So saya boleh share lah kalau untuk adik-adik untuk nak sukma lagi. So far, I've learned the falsafah of the sukan and then the nutrition part. There's many interesting and exciting sessions with the lecturers and the doctors here. I hope that more athletes can come and join the sports science course because it's very crucial and very important for them to gain this knowledge and apply it to the sports. Berbeza pula dengan bekas atlet bowling negara Syaidatul Afifah yang kini bergelar jurulatih, menyifatkan kursus sebegini dijadikan sesi ulang kaji paling efektif mengikut silibus sains sukan yang sentiasa ditambah baik mengikut kaedah terkini. Okey, sebenarnya apa yang kita belajar hari ini sebenarnya masa atlet dulu memang kita dah belajar, tetapi untuk recall balik, nak refresh balik sebab yang dulu mungkin kita belajar dalam 5 atau 6 tahun, 7 tahun lepas, tapi sekarang nak kena every time knowledge kita kena recharge balik and kita kena fresh balik. Sebab ada juga yang kita dah lupa, tapi adalah tentu ingat sikit. Dan masa dulu masa atlet kurang ada masa untuk join course ni sebab kita ada latihan. Tapi lepas retire 2 tahun lebih lepas, tak ada terfikir pun nak join level 1. Tapi sekarang ni sebab saya pun dah buat slowly into coaching dan saya terus ambil lah level 1 ni. Badang Negara Muhammad Anik Kasdan berpotensi menjadi penyumbang pingat buat kontingen Malaysia di Sukan Olimpik Paris 2024 nanti. Anik ketika ini menghuni kedudukan ke-7 ranking kelayakan ke Olimpik dalam kategori 61 kg. Berdasarkan ranking semasa Badang Negara itu, tidak mustahil angkat berat menjadi salah satu sukan penyumbang pingat buat kontingen Malaysia di Paris nanti. Kita juga jangan tolak ke tepi beberapa sukan seperti angkat berat Anik yang ranking ke-7 di mana angkatan beliau adalah berbeza 4 kilo daripada tempat ketiga sukan Olimpik 2020 di Tokyo itu, dan beliau di ranking ke-7 sekarang. Dengan perbandingan angkatan lebih kurang 4 ke 6 kilo dengan ranking ketiga. Selain angkat berat, Jeffrey turut menaruh keyakinan memanah juga mampu mencipta kejutan sekiranya mampu mempamer aksi cemerlang ketika aksi kelayakan tahun lalu. Sukan mana, we never know because sometimes atlet tu akan perform masa hari pertandingan dan kita akan tengok sama ada pemanah muda kita boleh mempamerkan prestasi baik sebagaimana beliau pamerkan semasa pusingan kelayakan dengan catatan mata yang agak tinggi masa tu. Tambah beliau melihat perkembangan semasa prestasi atlet negara ketika ini, kontingen Malaysia masih berada di landasan tepat untuk merangkul pingat emas pertama di pentas Sukan Olimpik. Sudah semestinya perbandingan prestasi antara atlet kita dan atlet negara lain yang bersaing kita sentiasa dipantau dan dikenapasi. Pada masa yang sama, program latihan kita buat tu adalah yang lebih kepada individu. Kita harus melihat keperluan individu itu untuk memastikan setiap individu yang kita sasarkan dapat memberikan prestasi terbaik mereka semasa Sukan Olimpik. Kita ada banyak masa saya maklumkan. Negara lain pun sedang melakukan persiapan terakhir mereka untuk ke Sukan Olimpik. Jadi ada banyak masa untuk kita lihat sama ada benar-benar kita punya potensi untuk deliver the first gold medal. Ketika ini, 5 atlet negara sudah mengesahkan tempat ke Paris selepas layak secara merit iaitu Bertrand Rodick, Nur Shazrin Latif, Jonathan Wong, Ariana Nurdiana Zairi dan Nur Aisyah Muhammad Zubir. Dijangka lebih ramai atlet akan layak ke Paris menerusi sukan badminton, terjun dan berbasikal. Pimpong turut diletakkan dalam senarai jangkaan untuk merebut slot ke Paris selain sukan renang dan olahraga. Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024 akan membuka tirai saingan pada 26 Julai dan akan berakhir pada 11 Ogos 2024.
Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi akan datang.